إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة Bismillahirrahmanirrahim. Man fariha bimadhin faqad amkana syaitan min ayyadkhula fi batni. Barang siapa yang suka ia dipuji oleh seorang, akan dia maka sungguhnya ia telah membenarkan syaitan masuk ke dalam perutnya, ke dalam kalbi. Dan demikian lagi, jangan engkau benci jikalau dicela oleh seorang akan dikau. Kerana jikalau sungguh-sungguh engkau bersifat dengan kecelaan yang dicela oleh seorang akan dikau, maka hendaklah engkau sukai akan demikian itu, kerana ia memberi nasihat. Dia buat silap, tiba-tiba orang keji dia, maka hendaklah dia syukur kerana dia diberi nasihat. Tapi nafsu tak nak, nafsu dia tak mahu tahu kesilapan dia. Ya, dia nak tunjuk dia baik dia. Ya, dia handal dia ke nafsu syaitan. Orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala mudah. Bahawa dia tidak mengharapkan pujian makhluk. Dia tidak berhadap, nanti ada cita hati dia untuk makhluk berhadap kepada dia. Bahkan orang yang berjalan ke hadrat Tuhan, dia lebih minat orang tidak mengenali dia. Dia lebih minat orang tak kenal, dia lebih besar pada Tuhan. Dan kita pula kembali, yang suka orang kenal kita, suka orang besar-besarkan kita, ya, seronok bila kita dipuji. Dan duka cita bila orang tak kenal, orang tak hafid, tak parwahkan kita kan. Itu semua jalan terbabas. Jalan Tuhan. Syaitan masuk dalam perut. Farihah dimadahin, dia berseronok dia. Seronok sifat hati, walaupun cakap-cakap. Dalam hati dia perasaan gembira. Dia bila dengan pujian orang, bahkan amkana syaitan, maka dia sungguhnya telah membenarkan syaitan ayat pula ibadli, syaitan masuk dalam perut dia. Dan sekiranya engkau suka akan yang demikian itu, demikianlah celaan orang. Orang cela kita tu, ya, engkau kena gembira sebab itu. Sebab nafsu itu. Dan sekiranya engkau suka akan yang demikian itu, mana celaan orang kepada kamu. Jadi kalau tiada sungguh-sungguh engkau bersifat dengan kecelaan, yang dicela orang, takdirnya orang pada fitnah ni, ya, yang tadi kalau betul, alhamdulillah kita boleh bertaubat. Kalau sebaliknya pula, ya, tiada sungguh-sungguh engkau bersifat dengan kecelaan, dicela oleh seorang akan dikau, maka jangan tiada suka engkau akan demikian itu. Sebab kerana yang dicela oleh seorang akan dikau itu, iaitu menjadikan kau dapat beberapa pahala. Itu pula. Kalau benda itu tak ada dicela kita, maka kita diam je lah, pahala dapat. Dan dapat beberapa kebaikan bagimu. Seperti kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa kullu man ibtabak faqad ahda ilaika hasanati wa kullu man madahaka faqad qata'a zahra. Dan tiap-tiap orang yang mengumpat akan dikau, dia kata kita, dia umpat kita di belakang, ya, atau mencela akan dikau,
maka sesungguhnya adalah memberi hadiah ia kepadamu akan kebajikan. Ya, kebajikan semua masuk dalam kita punya catatan amal, kita masuk itu dalam mizan baca kita. Tak suka lagi besar pahala lepas. Dan tiap-tiap orang yang memuji akan dikau, dipuji kita, diampu kita, dicek macam-macam, maka semuanya mengerat dia akan belakangmu, seolah dekat kepada kita. Ya, sebab dengan kemudian kebanyakan orang awam dan dipuji dia akan terbalik, melainkan orang arif lain, sebab dia dah karam dengan Allah Ta'ala. Yang dipuji pun tak nampak orang, dia nampak semua Tuhan pun tahu. Tapi selagi dia duduk taraf tu, lagi dia nampak orang, maka ini kaedah yang dia pakai. Maknanya dia kena jaga supaya dia jangan terbabas dengan pujian. Bahkan bila orang puji, naklah kita berdoa, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnu wa la tu'akhizni bima yaqulun. Itu doa ni. Doa Sayyidina Abu Bakar tadi. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnu. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dipuji. Ya. Wa la tu'akhizni bima yaqulun. Dan jangan kau ambil salah. Mana jangan dengan sebab dia puji aku berdosa dan mendapat muka engkau dan balasan neraka wal yazim. Syahadan, ketahui olehmu bahawasanya hal manusia dengan iktibar dipuji dan dicela ada 4 perkara. Ya, dari sudut mana pujian dan cercaan manusia ni dibagi 4 oleh ulama bagi. Yang pertama, suka ia dipuji oleh seorang. Orang puji dia seronok. Dan syukur ia akan orang yang memuji. Ya, terima kasih dia awak puji saya. Dia seronok. Dan ia kalimat syukur dan terima kasih kepada orang memuji akan dia itu. Dan benci ia akan orang yang mencela akan dia. Kalau orang cela dia, dia benci. Ya, ini angin. Dan marah ia akan dia, serta membalas ia akan orang yang mencela itu dengan perkataan. Orang mencela dia lawan balik, maki lawan balik. Inilah kebanyakan manusia. Ya, dan itulah sehingga darajat maksiat pada bab ini, dan sehingga kecelaan dan kejahatan dan kebodohan. Taraf ni orang tak boleh pakai. Bila dulu taraf ni tengok. Ya, kalau puji kita, kalau orang cela itu kuat, marah kita. Ya, mana bukti awak pencerahan awak, mana dalil awak macam-macam. Siap. Menandakan apa? Dalam hati dia suka dipuji. Orang ni tak boleh pakai. Ya, balik dalam lengkap ni sikit-sikit pakai. Habis. Yang kedua, suka ia dipuji oleh orang. Di dalam hatinya jua, tetapi tiada dinyatakan akan suka ni itu pada zahir. Zahir dia senyap, ya, tapi hati seronok. Yang tadi tak ada tu puas, seronok dia. Ya, tersengih dia kena puji. Ucap terima kasih pula macam-macam. Dan benci dia dicela oleh orang dalam hatinya jua, dan menahan dia akan membalas akan orang yang mencela. Ya, bila orang cela dia, dalam dia bengkak. Tapi dia tak balas. Dan dengan lidah tak ada kata dia maki pun dia berlawan. Jadi kurang sikit. Tapi sama dia pada apa? Suka dipuji dan benci dicela. Dan tiada marah pada zahir, tapi dia simpan dalam. Adalah yang kedua ini dicela pula pada syarak, tetapi kurang pijakan dia daripada martabat yang pertama. Martabat pertama dia lepas tentu keluar berlawan dan kalau tak kenal siapa saya, wah lagi atas. Dia tak kenal siapa saya, kenal apa syaitan. Kalau kita katakan, ya, yang kita katakan. Habis. Yang ketiga, sama kepadanya dipuji atau dicela. Orang puji dengan cela sama akan dia. Yakni maksud dia apa? Tidak ia suka dipuji oleh orang dan tidak ia benci dicela oleh orang. Orang cela dia pun tak rasa apa. Orang kata dia pun tidak rasa apa. Dia meningkat, dia boleh naik. Tak ada harga. Istiwa bersama dia madai minal amak. Sama bagi dia puji dengan caci tak ada harga. Sebab apa? Sebab confidence bukan kepada orang. Orang ni confidence terangkat. Dia berimadah kepada hadrat Allah Ta'ala.
Yang diharap di surga puji Allah. Yang ditakut ialah murka, mana orang yang boleh kenal Tuhan. Itu yang ketiga. Mana sama yang begitu. Orang puji, orang caci tak ada hal lagi. Dan inilah permulaan darajat kesempurnaan. Kau nak masuk? Ya, kau nak masuk. Dia belum sampai ini. Darajat permulaan darajat kesempurnaan bagi orang yang salih, orang yang suluk, yang sedang berjalan. Ini pakaian pertama dengan dia. Kalau tidak, dia tak boleh berjalan. Sebab bila dia suka dipuji, mana kalbi dia sangkut dengan makhluk. Bila dia tak suka orang puji, marah orang cela dia, bagaimana hati dia masih ada daripada makhluk. Hati dia ditambat dengan makhluk. Bila ditambat, macam mana nak berjalan ke Tuhan. Ada kena lepaskan itu. 3. Yang keempat, bahawa benci ia dipuji akan orang. Dan tiada suka ia dipuji. Dia tak suka memuji-puji, marah oleh orang. Akan dia dalam hatinya kerana telah mengetahui. Dia telah mengetahui bahawasanya suka akan dipuji oleh orang akan dia. Itu fitnah. Dia membawa kerosakan diri dia. Dia menimbulkan penyakit dalam nafsu dia akan rosak. Akan datang sifat riak, ujub, takabur dan sebagainya. Ya. Dan membinasakan dirinya dan lagi memberi mudarat suka dipuji itu oleh orang itu dengan di dalam agama dia. Jadi banyak kecacatan agama dan amalan yang kita buat akan jadi rosak. Dan suka ia dicela pula, dia terbalik. Kalau dicela dia seronok. Kerana ia mengetahui bahawa celaan itu memberi manfaat akan dia pada menunjukkan kejahatan dirinya supaya ia suci daripada kejahatan itu. Dan lagi cela itu mendatangkan baginya pahala. Kerana sabda Rasulullah SAW, Ra'sul tawabu'i an takraha an tuzkara bil birri wa taqwa. Kepala merendahkan diri. Ra'sul tawabu. Kepala tawabu adalah dia engkau benci disebut oleh orang akan dikau. Ya, antakrah, bahawa dia tak suka, tak minat. Antuzkara, bahawa disebutkan orang dengan berbuat kebajikan. Bil wa taqwa, orang sebut orang dia bagus, biasa dia baik, dia banyak buat kebajikan, pergi pangkat pula, pergi gedaran pula, macam-macam. Dia tak suka benda. Dia tak suka. Sebab apa? Dia bimbang, takut dia terbalik. Dan adalah martabat yang keempat ini, martabat yang benar di dalam berbuat ibadat. Kemaskan ibadat kita bertaraf. Jangan suka dipuji orang. Tapi ada lagi makam wasil yang tinggi lagi dan arif bila ada sama ni. Sama je bagi dia. Orang puji dia, dia tak ada kisah, tak ada kisah. Ya, bahkan dia memandang semua daripada banyak lapis sebenarnya. Ini satu pasal pada menyatakan mengubati pula. Mengubati bahagian yang kedua daripada bab ini, ialah riak. Riak ni tiap-tiap hari dia ada. Apa yang kita buat amal dia tentang orang mesti masuk. Maka kita pandai menepis atau tidak. Kalau pandai tepis, selamat. Kalau tidak, habis. Dan dia ni benda yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah SAW. Ya, orang kata inna ahwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Ya, adalah syirik yang kecil. Kan ada hadis ini. Ya. Dan riya itu satu maksiat daripada maksiat yang batin. Maksiat yang sukar hendak nak dipantau, nak diobat. Bila benda batin memang bayar ubat. Tidak sama benda luar. Maksiat luar, ya, senang diobati. Maksiat batin bayar sebab di dalam. Penyakit itu, kalau penyakit luar sedikit senang. Kalau main dalam, tak bayar. Ya. Kualiti begitu juga. Kualiti ibadat luar dan dalam, kualiti dalam lebih tinggi. Zarratun amalin. Zarratun min amalil qalbi khairun min amsal jibal min amali jawari. Zarrah satu atom kecil, amal batin lebih besar, lebih hebat daripada segunung-gunung amalan luar yang ada di dalam kosong. Ya, sebab
dalam 40 juta kiraan. Apa maksud dia? Kalau nak terima, last kali nak terima tak tolak. Dia kena dalam. Cantik dalam dia terima. Dua dalam terjadi ketolak amin. Banyak mana sekali hebat sekali. Sebab di dalam adalah benda yang sangat penting dia. Sebab dia adalah urusan terus kontak antara dia dengan Allah Ta'ala ialah dalam kedua. Kata Imam Ghazali I'lam anna riya'a haramun, hukum dia. Wa sahibuhu mamqutun, itu kesan dia. Innallaha ta'ala. Ketahui bahawasanya riya' itu hukumnya apa? Haramun. Dia telah membuat dosa. Bila dosa hati dia gelap. Dan orang yang punya riya' itu dia tak buang penyakit riya' itu kena murka Allah Ta'ala, mampu. Ya, mana dia kena murka? Dia murka mana? Jauh daripada rahmat. Macam mana nak buka makrifat dengan Tuhan? Banyak ahli-ahli bidah kalau berbual dengan kita masuk nak mengumpat dia lagi. Kita maaf saya dengan dia. Assalamualaikum. Sebab apa dia terlampau jaga dalam. Dia nak jaga dalam, kita nak bagi cantik supaya pancaran nur makrifat kita dapat. Kita senang. Dia baru nak bersih orang mengumpat kita dengar. Sedangkan as-sami' syarikul qa'il, sami' yang mendengar sama dosa dengan qa'il yang mengumpat. Ya. Dia takkan mengumpat kalau kita tangguh. Dia mengumpat orang uju-uju. Dia memang si demam macam tu juga. Wah, lagi kacau dia orang. Ya. Umpam dia tak ada habis sama ibadat kita. Ya. Oh, banyak penyakit. Sebab tu Nabi kata aku paling takut. Bukan takut, dia paling takut. Akhwaf. Satu. Yang kedua, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Nas bang Quran. Bila dosa bang Quran, dosa besar. Dosa yang nas Quran, sabit nas Quran, dosa besar. Maka binasalah bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka. Dia sembahyang tapi lupa, tak apa diingat, tak tahu. Binasa. Wailun. Binasalah pula orang yang riak dalam sembahyang mereka. Mana dia riak, rosak. Quran kata wailun, neraka wil, tak buat. Kita kena jaga juga urusan hati kita. Sebab dia obat paling besar gantungkan hati dengan dia habis. Bila hati kita asyik dengan Allah Ta'ala, tak ada masa nak pandang orang. Tapi kalau hati kita tak reti mengikatkan kalbi kita bermesra, berlazat dengan Tuhan, dia buat lain lagi. Dan sebab sifat hati dia mesra, seronok. Tapi silap letak. Kalau tak letakkan Tuhan dia habis. Jumpa lain, nyepang. Lepas tu kena banyak zikir. Zikir betul-betul dengan hadir dalam bentuk istighal, memberi tumpuan sampai dapat manis. Lagi tak dapat manis zikir dapat manis biasa. Nangis tak, Tuhan ya Allah, rosak di hatiku sehingga zikir tidak dapat rasa dalam kalbi. Kerana penyakit banyak sampai dapat seronok. Baru dia akan pergi kepada rindu. Bila rindu barulah rupi'al hijab, rafa'ul hijab, tak angkat hijab. Ya, itu tiga benda. Ada penlawan riak ialah ikhlas. Yang ini semata-mata berbuat ibadat kerana Allah Ta'ala. Lillah, bukan kerana syurga, bukan kerana neraka. Kerana syurga nak dapat nikmat syurga, maknanya syurga itu makhluk. Kerana neraka pun makhluk. Nak lari pada azab, makhluk kan. Dia buat bukan kerana makhluk. Kita bukan sembah makhluk, kita sembah Tuhan. Syurga itu bukan urusan kita, urusan Allah Ta'ala. Ya, bila janji buat baik, dia akan beri adab, jangan ganggu. Kita buat tugas kita apa? Izharul abd, izharul rububiyah, menzahirkan kehambahan. Itu tugas kita. Kita jangan sibuk nak campur tangan hal Tuhan. Tuhan yang mengurus pahala. Habis hadis-hadis Quran sebut, dia ada sebut supaya kita faham. Bila dijanjikan dengan ganjaran besar, bermakna dalam tu ada reda Tuhan. Cari reda yang paling mahal. Reda Tuhan lebih besar pada syurga. Waridwanu minallahi akbar. Nas Quran Bapak. Keridaan dari Tuhan lebih besar daripada segala-galanya. Sebab kalau dia dapat reda Tuhan, lebih daripada syurga Tuhan nak bagi. Tuhan dah setuju, dia dapat. Man wajadallah wajada kulla syai'. Dapat Allah Ta'ala, dia dapat segala-galanya. Dapat apa? Dapat reda dia. Maka reda itu diletak di mana? Dalam taat. Ya, sebab saya kata Syekh Abu Hasan Asyazili dan yang aku tak heran dengan berita bawah tu. Aku tak heran orang belum mau kasyafah nampak tanpa arah, aku tak heran.
Ya, tapi aku nak dia tahu sirrul ijad tadi. Ya, dia kena faham. Kalau dia tak faham sirrul ijad, ada makna dia kasyaf. Tengok hati orang, tengok arah, tengok suami, tak ada arti kalau dia tak tahu sirrul ijad. Apa sirrul ijad? Rahsia tuan jadi kita apa? Izharul faqri, izharul mudian, menzahirkan keabdian kita kepada Tuhan, menterjemahkan kehambaan kita kepada Tuhan. Ya, sehingga lenyap yang lain dengan Tuhan. Itu sebenarnya sir ijad. Rahsia dia apa? Ialah makrifat akan dia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun illa liya'budun. Ya, kan Allah la syai'a. Tidak ada tak ada satu pun, dia tunggal ahad. So pergi makam ahad dia. Ya. Ibu an-mu'rifah fa khalaqal khalq. Aku kasih aku dikenal. Itu rahsia ni. Bukan jadi kita mengenal dia. Ya, kasih dikenal fa khalaqal khalq. Maka aku jadikan makhluk supaya dia kenal aku. Bukan tuan jadi kita suruh tengok sana tengok sini. Nak tengok aku jangan ganggu Tuhan dia. Dia nak bagi dia bagi lah. Nak buka, nak tengok, nak buka pandang sana. Sebab dia tahu hamba ni selamat tak dibuka. Supaya menambahkan lagi makrifat tu saja. Ya, tapi dia punya asal sir dia begitu. Apa? Izhar kemudian. Ya, maknanya makrifat akan Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Dalil mana tengok awal. Lawan riak awak ikhlas. Semata-mata buat ibadat kerana dia. Lepas tu dalam semua ibadat, lepas niat pun apa hujung? Lillah, bukan lil jannah. Bukan lil jannatul firdaus, jannatul ma'wa kan ada. Tak pernah kita dengar sembahyang puasa haji niat itu. Semua lillah betul. Dalil firman Ta'ala. Ya, surah selalu kita baca surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jelas kan? Barang siapa berharap akan berdapat nak liqa', so nikmat paling besar, liqa'ullah, liqa' rabbih. Bertemu Allah Ta'ala di akhirat, dapat melihat dengan mata kepala terus. Tapi tetap dasar dia tidak sama dengan Allah. Bukan di depan, bukan di belakang, tidak. Cari mana serah kata orang. Penglihatan paling dahsyat, nikmat paling besar. Dan kalau dapat nikmat tu ditanya yang lain dia tak nak. Sehebat nikmat-nikmat syurga, yang lain daripada ruqyah ni bila Tuhan kata nak, dia nak. Jadi daripada tak nak, dia jadi tak nak daripada dia. Tengok yang lain dia nak lagi. Tengok bukan lain dia nak lagi. Pada nikmat syurga tu taraki dia naik. Tapi penyudah di kat sini liqa'. Maka siapa dapat nikmat besar liqa' rabbih, maka dia nak dapat ni'mal amalan salih. Dia kena buat amal saleh. Dia kena buat amal saleh. Kemudian apa dia amal saleh? Wala yusyrik bi ibadati rabbil ahad. Jangan dia sekutukan Allah Ta'ala dengan ibadat dia ahadan isim nakirah. Kalau mengaji ilmu Arab dia ilmu nahu ahadan isim nakirah. Mana dimasuk habis mungkin. Ya, syurga neraka semua masuk ahadan. Jangan disekutukan dengan Tuhan di sesuatu pun. Mereka dia dengan Tuhan, jangan ada benda lain. Baulah dia cantik. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qal ar-riya'u. Yaqulu Allah Ta'ala yawmal qiyamah iza jaza al-ibad bi'amalihim izhabu ila allazi kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jaza' yawadillah. Ya. Tengok ni, inna akhwaf. Kalau kita mari dalam Arabia, ilmu nahwu inna taharqut tawkid. Ya, mana ini huruf memujuk menguatkan itu. Mana benda itu besar. Inna akhwaf, sesungguhnya. Ya, setakut-takut. Itu mana ini? Itu bahasa akhwaf. Kalau khawfun takut, kalau akhwaf isim tafdil. Mana menunjuk setakut-takut, cukup takut. Barang akhafu yang aku takut, kata Nabi SAW. Barang yang takut, yang paling aku takut ni. Kena mana ala ummati, atas umatku. Nabi takut kena kat umat dia. Kalau kita tak takut, tak takut. Ya. Maksudnya yang terlebih takut akan barang yang aku takut atas umatku. Mana kena umat kau dia ialah asyirkul asghar, syirik yang kecil.
Tapi terjemah syirik khafi, bukan syirik khafi. Sebenarnya tulis syirik yang kecil. Ya, syirkul asghar. Dalam Arab kita kata asyirkul asghar, bukan kita asyirkul khafi. Silap terjemahan. Terjemah apa tu? Silap tulis. Sebab ada 3 lapis. Yang pertama asyirkul jali. Itu kafir dua tu. Yang menyekutukan Tuhan dengan berhala itu semua tu kan, kayu macam ruki, batu, pahat disembah, ya, sembah orang, sembah pemimpin, biru, nambung, itu kafir terus. Dia membatalkan akidah. Yang kedua bawah dia ani asyirkul asghar, syirik yang kecil. Dia membatalkan apa? Sawabul amal, pahala amal tengok. Dia dah hal tajidu indahu mujazah. Adakah dapat? Jawab tak dapat. Pahala amal tu ada. Nah, satu lagi lebih halus daripada asghar, dia paling kecil. Boleh dipanggil syirkul khafi. Syirkul khafi, syirik yang paling halus. Jadi apa dia? Ru'yatun nafs, memandang diri. Selagi kita rasa kita ada, kita buat, atau dia bagi syirik khafi. Dia kena matikan dengan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Boleh padam. Boleh padam tu boleh akan dibukakan dia dengan Tuhan. Boleh kenal siapa diri dia, siapa Tuhan dia. Bahawasanya aku terlebih takut pada kamu syirik yang kecil, pula syirik yang asghar. Dan hafilah asghar, alin-la asghar. Maka sembah sahabat, apa makna sembah? Bukan sembah sujud, bukan sembah mana bertanya sahabat. Ini bahasa. Apa syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Ini bersilap. Yang baca ya Rasulullah tak kena bahasa Arab pun. Ya, Rasulullah. Bila munada mudhaf dia kena nasab. Ya, kalau baca ya Rasulullah, kalau baca ya Rasulullah, kalau dalam Arab kan ya Rasulullah, baca di atas ya Rasulullah. Maka sabdanya ya itulah riya. Qal ar-riya, Nabi bimbang. Ya, saya mengaji riya. Tiap-tiap amalan memang masuk. Apa saja kita beramal, setiap hari kita bawa, setiap kali Tuhan uji kita, benda dia datang. Tak dia datang lagi, kita tak tambah pun dengan Tuhan. Kalau jaga, Nabi bimbang, kita tak bimbang. Ini bukan. Maka sabdanya dia, maka lagi akan berfirman Allah Ta'ala di hari kiamat. Allah Ta'ala akan firman pada hari apabila membalas dia, yauma jazal ibad bi a'malihim. Pada hari Tuhan balas akan segala hamba-Nya, ya, dengan segala amal mereka itu. Apa Tuhan sebut sana besok? Izhabu. Tuhan bergambar Tuhan. Hei, pergi sana tadi. Izhabu ilal ladzi kuntum tura'una fid dunya. Ya, pergilah kamu pada mereka yang kamu riakkan. Kamu ibadat kena siapa? Kena orang tu pergi minta balasan dengan Tuhan. Ya, dia buat balasan kena bapak, kena mentua dia, kena kokil dia, kena bos dia, kena orang, kena guru dia, kena siapa dia buat amal. Dia dekat riak, pergi minta dengan orang tu kata. Yang kamu buat ibadat kepada dia dalam dunia ni pergi izhab. Maka kamu lihat adakah kamu dapat daripada mereka itu pahala yang dibalaskan bagi amal mereka itu. Jawab dia tak dapat. Ya, Nabi tengok orang semua dalam keadaan cemas di sana, bukan dia membalas. Dia memberi pembalasan sebenarnya adalah Allah Ta'ala saja. Jadi maknanya jangan disekutukan amal kita dengan yang lain. Ya. Sebab tu dia kata man lam yakna bi ilmillah la mahalata an yadkhala ala diriya. Barang siapa buat amal, dia tak cukup Tuhan dah tahu. Dia buat amal bentuk individu, seorang diri, atau bagaimana bentuk masyarakat dan sebagainya. Ya, Tuhan tahu tak? Tahu, bahkan belum ada kita dia tahu. Inkisaf yang mula berlaku asal. Ya, maka Tuhan dah tahu, tak cukup. Nak suruh orang lain tahu. Siap beritahu, siap tangkap phone, WhatsApp, tunjuk sap. Dia pergi Mekah belum 1 jam, satu dunia dah sampai yang boleh. Siap beritahu ambil. Yang tahu Ustaz Ibn macam kartun dia buat ibadat. Orang dulu kalau dia tutup ibadat tu, dia tak nak bagi orang tahu langsung. Ya, dia tak minat orang tahu dia buat ibadat. Buat ibadat kena Allah, kena orang. Ya, ini dah siap ambil gambar. Ini bahaya dengan handphone. Handphone ni alat dengan antara alat yang banyak membatalkan pahala ibadat. Handphone banyak pahala ibadat batal. Ambil sikit tu. Betul tahu. Saya sengi-sengi yang sampai kajak. Ya. Segala tuan tahu. Ya. Tutup dia rendah. Satu sahabat saya seorang kan, dia pimpin suluk kan. Kalau masuk suluk bukan handphone dengan apa dia punya dalam apa singkat dicabut ni.
Dia tak bagi SIM card boleh cabut. Ini ada gelombang tak elok dia. Buat lagi bagi anda. Buka langsung SIM card tu dia buat. Tu kau nak suruh jalan terbang dia boleh jangan campur. Takkan masuk balik yang baik. Oh tapi dah sekali. Sebab betul-betul dia kan. Dia suruh hari tu hari tak ada. Bahawa yang ni kikit nah. Dia macam dia suruh betul kan. Dia tiga orang dia mengapai tak betul kami keberat dia gila ramai dia tempat gila jadi kita adakan dapat jawab dia tak ada dapat ke mana tuan-tuan ke jahanam ada kita ni umpan neraka sebab dia telah mempermainkan dalam ibadat di hadapan Allah Ta'ala. Mulut dia lillah, hati dia lil khalaik kena makhluk. Sebab beribadat satu lapis entah suka nak ibadat tak senang, syaitan ganggu nafsu macam-macam. Bila buat pula nak pergi lain kedua matang dalam ibadat satu hal tak? Ya. Orang kalau tidak matang dia jadi tifulia kebudak-budakan dalam ibadat. Baik. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ista'izu billahi min hubbil huzn. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal wadin bi jahannam mu'idda lil qurra'il mura'in. Minta pelihara oleh ista'izu, minta lindung oleh kamu dengan Allah Ta'ala ya daripada apa dia Jubbil Huzni, nama tempat bukan hub, kalau hub tu kasih Jubbil Huzn, Jubbil Huzn. Maka sembah sahabat apa dia Jubbil Huzn ya Rasulullah SAW. Maka sabda Islam satu sungai dalam neraka jahanam. Dan masuk dalam neraka jahanam ada tempat khas lagi teruk ya, sungai yang disediakan bagi orang yang qari, yang diam ya, qari. Dia tak jadi qari pub. Kalau qari pub boleh makan ya. Sebab kita dalam hikam Abi Madian dan Tilinsan, seorang ya, dia kira hebat dia kan, dia ahlilah dia. Dia rumah kampung kan, jadi tempat bilik dia tu tempat orang kampung lalu ada jalan kecil, biasa dia kan. Jadi tempat bilik dia ibadat ada orang. Jadi dia baca Quran betul lah bagus. Tiba-tiba dia dengar orang lagu batuk berjalan kan, dia betul-betul giat buat lagu lain. Bermakna dia baca dah kena tahu lah. Habis lepas dia mengaji dah siap, Allah Ta'ala tunjukkan, kata dia pun orang hebat dia. Ya, dia pun mimpi mak terbayang. Dan pahala dia baca Quran semua banyak, 10. Tiba-tiba sangkut. Bila sangkut dia pun tanya orang tu, kenapa baca sangkut? Yang sangkut ni ketiga ada orang lalu. Dia faham. Mana ketiga orang lalu tadi dia niat dia sudah terpusing. Sebab apa? Nak tunjuk ke orang bahawa suara dia sejak, dia kata macam-macam. Maknanya kalau belum mantap tu tentang buat kita cari kemantapan ma'rifat. Lagi dia tak karam dalam af'al Tuhan, lagi itulah dia berpusing. Ya, minta lindung dengan Allah Ta'ala dari perkara ya, di Qur'an. Betul dalam semayang banyak ujian je betul. Ya. Imam ke makmum. Ya. Imam lah dengan imam paling teruk kena ujian dalam semayang. Dia semayang macam aku nak tarik surah apa. Betul? Aku nak baca setelah Imam Mekah, aku Madinah. Kamu kata tak sedap pula. Aku baca ayat ni kan pula. Orang kata asyik baca ayat tu je. Imam lagi teruk kena uji. Dapat pula suara dia sedap. Wah, lagi lah untuk tarik surah ni. Imam kata best kan. Habis Imam terokok dia punya. Itu Imam yang terokok dia punya. Makmum ingat kan makmum mayam tak ada usaha. Imam dah terokok. Imam jadi imam tak membawa kalbi di kedua. Sebab tu nak syaban kan. Kalau belum naik Makkah Khalifah dia tak lagi imam. Bukan kata tak sah, ada. Sebab dalam Makkah Khalifah ni dari kita dari Murakabah ni dari dia apa? Kemudian tahu dia hukum semua dari dia boleh guna. Mana kalau dia tak duduk dalam lagi kan dia semayang, dia tak hukum. Orang nak hukum dia terokok. Orang hukum dia terokok. Ya sebab kalbi dia pergi menghadap mana-mana habis. Ya. Jadi imam yang banyak ujian depan macam-macam dia.
tarik sikit banyak surau. Kali kalau wali dia pukul maaf dia. Wali besar kan tak ada kita. Jadi imam. Ya. Dia angkat dia takbir, Allahu Akbar. Lepas Fatihah dia qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Rukuk. Lagi senang. Melawan syaitan. Dia tak nak cukup baca banyak dia potong kawan. Baca qul huwallahu ahad dia rukuk dulu. Rakaat kedua Allahu Samad. Allahu Akbar. Ya, rukuk syaitan kena sembelih. Wali-wali dia sembelih dan tu je kan. Kalau baca panjang baca pendek dulu. Ya, rukuk dia kena. Orang nak dia pandang kita ni. Dalam kisah Rasulullah SAW, innal murai yunada yaumal qiyamah ya fajir, ya ghadir, ya murai. Tiga punya sambutan kehinaan dia dipanggil akhirat. Dhalla amaluk wa habita ajruk izhab fa'uz ajrak mimman kunta ta'malu dah. Bahawasanya orang yang riak, ibadat dia tidak ikhlas kena orang, ya, dia seru pada hari kiamat, hai orang yang fajir, ya, yang ini orang yang fasik, nama dia terpampang, ya fajir, berat tak orang dengar, ya, hai orang yang ghadir, ya ghadir, mana orang yang penipu, hari kiamat orang semua dia penipu, masya-Allah. Hai orang yang riak, sesatlah amal kamu, dhalla amaluk, amal kamu dah sesat lagi. Wa habita ajruk, dan habis hapus segala pahala kamu. Itu benda ni kalau ada kok dia membatalkan sawabul amal, pahala amal, ya. Maka pergilah kamu, maka ambil olehmu akan pahala amalmu daripada orang yang kau riakkan amal bagi kau. Ibadat akan jawab, minta ambil dia. Jawab dia dapat, anda dapat. Mana satu kehinaan besar orang yang tidak menjaga qalbi dia, ya, supaya betul bersih dia dengan Tuhan. Dia benda selesai dengan apa bukan? Ya. Semua benda kitab yang kan dibagi ke Arab besar semua sekali, dia selesai dengan apa? Satu, musyahadah. Ya, jadi musyahadah hati qalbi betul sah, lain dengan ibadat. Ya, syuhud. Sebab maka musyahadah tinggi, muraqabah dan musyahadah. Bila musyahadah makna qalbi dia sudah berlazat dengan Allah. Mana nak banding malu enggak? Tidak heran malu. Ya, ketika itu baru dia dapat lazat. Sebab itu kaedah kita, wa damal abdu lam yushahid awsaf rabbihi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsaf nafsihi al-laimah khurujan kulliyan. Ya, itu kaedah besar. Selama mana hamba itu, wa damal abdu lam yushahid, tidak masuk lagi betul dia tetap tamakun dalam makam muraqabah dan musyahadah Tuhan. Qalbi dia tak mantap musyahadah Tuhan. Jawab dia la yumkin, tak mungkin dia boleh keluar daripada sifat-sifat nafsu ni yang tinggi. Khurujan kulliyan, sebagai keluar secara total dia tak akan dapat. Ya. Sebab nur ma'rifat dari pam dia akan padam ke semua. Ya, nur ma'rifat tak ada zulmatul khalaik masuk ke 8 makhluk masuk. Dia beradab sana, dia beradab sini, beradab sana. Ya. Jadi ibadat dia macam kartun. Pusing sana, pusing sini. Kita akan menghadirkan kiblat ruh kepada Allah Ta'ala. Dari sabda Rasulullah, la yaqbalullahu amalan fihi miqdaru zarratin minar riya. Semoga berat benda ni. Tiada menerima Allah Ta'ala akan amal seorang yang ada dalam hatinya sekadar semut yang kecil daripada riya. Zarrah ni kecil semua sebenarnya, tapi dia terjemah semuanya. Zarrah ni panggil paling benar-benar kecil. Dia panggil jauhan fardi. Kalau kita panggil apa kecil? Atom. Benda tak boleh bagi paling halus. Sikit dia masuk dia, pun kau tak terima. Ya. Sebab kalau di mana tadi, sebab pusat ancaman di mana? Sumatera, Bagus Salam. Ibrahim maka paling kata tentang ni, syiata tu dan tasbih yang dilakukan dan kejalunya akal. Ya, tangan ni kita tunjukkan orang, ada orang tiga tangan itu atasnya. Ya, buat. Dan ini dengan rokok kan. Lewat Cina kan kena rokok dan ini kena ada. Tunjuklah tangan kapal lain yang tunjuk orang. Tunjuk orang waktu setengah-setengah wali tasbih yang kita pegang. Tutup tangan dia.
dalam jalan. Ada presentasi macam Syekh Imam Junid pegang tasbih. Dan putar pegang tasbih, alat ni menyebabkan aku sampai ke tanah dan nak buang ni. Dalam bab ni no comment. Tapi bagi kita awal elok itu. Di depan orang ada buang tasbih. Ni lah nak Syaban Syekh. Wah, bersorang nak Syaban. Lambat wanita Syaban tak ada kau dia senyap ni. Kerana dia nak terekat pun tak nak. Setengah muda antara yang terekat pun kadang tak cerita. Dia kata dia senyap. Dia tak nak cerita tu orang. Sebab benda kelazatan aku dengan tuan bapa aku nak campur dengan orang. Sebab amal dia campur dengan orang ni dah tak sedap. Ibarat kalau madu lepas sudah apa, tak ori dengan campur penyakit gula. Yang khasiat dia tak banyak. Dia mesti imtirak kita dengan dia. Ya. Jangan masuk benda. Tutup. Kalau ibadat kalau jangan orang tahu. Kecuali ibadat yang syariat kita tahu. Itu tak pula sembahyang jemaah itu kan tak pula. Sebab itu nak tunjukkan syiar Islam. Dan tengok kembali kenapa tak sembahyang anak ikhlas ni. Itu bohong. Keikhlas, malas ni. Itu disuruh menubuat. Itu ada syariat tu. Yang mana disuruh izhar. Disuruh tutup. Kan? Macam ni. Dan satu lagi hadis Rasulullah SAW bawah ni. Dan kata Imam Ghazali, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Tengok kitab Mukhtasar Ihya. Dan juga kita pegang ni Mukhtasar ni. Kita pegang ni Mukhtasar Ihya. Ihya banyak tebal. Jadi diikhtisarkan jadi Mukhtasar Ihya. Mukhtasar Ihya diterjemahkan oleh dalam pengarang kita. Ya. Siapa Samad Al-Falibad, Jasir Iksa, Wali Iksa. Diterjemahkan kita. Nama dia Sayyid Sadiqin. Ya. Sayyid Sadiqin ini terjemah daripada Mukhtasar Ihya, ringkasan Ihya Ulumuddin. Apa dia semua dalamnya? Dan itu semua dalam Bidayatul Hidayah. Rawa Abdullah ibn al-Mubarak min Wali Iksa, Sultan Muhaddisin, Amirul Mu'minin bil Hadis. Bi isnadihi an rajulin annahu qala li Mu'az bin Jabal. Ini yang dimaksudkan tadi hadis panjang. Haddatsani hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa baqa Mu'az hatta zanantu annahu la yasqutu summa sakat. Meriwayatkan hadis oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak akan hadis dengan isnad mana sandaran rijal hadis daripada seorang laki-laki bahawa dia berkata kepada Sayyidina Mu'az. Sayyidina Mu'az bin Jabal gubernur yang terletak di Yaman. Ya. Dia kata ceritakan olehmu akan daku hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah SAW. Ya. Jadi seorang dan minta diceritakan Sayyidina Mu'az bin Jabal menangis hampir tidak berhenti. Maka berkata ia, maka menangis Sayyidina Mu'az hingga aku sangka bahawa dia tidak diam, tak berhenti. Kemudian lama tu bersumma lama kan. Kemudian dia sakat, dia berhenti. Lalu dia kata apa? Summa qala sami'tu Rasulullah SAW qala li ya Mu'az qultu labbaika bi abi anta wa ummi qala inni muhaddisuka hadisan in anta hafiztahu nafa'at wa in anta dayya'tahu wa lam tahfazhu in qata'at hujjatu indallahi ta'ala yaumil qiyamah. Turun tanda ini. Kemudian Sayyidina Mu'az berkata, ya telah aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda bagiku, hai Mu'az, ya Mu'az. Maka aku berkata, labbaik bi abi anta wa ummi. Itu dah cara lembut ya wahai baginda sallallahu demi bapa dan ibu. Maka sabda ia, bahawasanya aku berkehendak menceritakan engkau satu hadis. Jika engkau hafaz, maknanya engkau jaga dia, jadikan pedoman, akan dia nasai memberi manfaat ia akan engkau. Dan jika engkau sia-siakan, dia akan engkau pelihara atau tak pelihara, dia nasai putuslah hujahmu pada Allah Ta'ala yang di akhirat. Di hari kiamat kau tak boleh nak kata apa. Ya, tak boleh, tak ada hujah. Kata, ya Mu'az, inna Allah Ta'ala khalaqa sab'a amlakin qabla an yakhluqa samawati wal ard. Summa khalaqa samawati faja'ala li kulli sama'in
minas sab'i malakan bawwaban 'alaiha qad jallalaha, ya, jallalaha izama. Muaz, bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan 7 malaikat dahulu daripada menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dari 7 malaikat, kemudian maka menjadi ia 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maka menjadi ia bagi tiap-tiap satu langit itu 7 petala langit itu malaikat menjaga satu pintu langit. Sesungguhnya telah membesar Allah Ta'ala akan kebesaran. Maknanya pintu langit itu malaikat semua jaga satu sampai lapis. Ada waktu jaganya. Maka mata sa'abul hafazah bi'amalil abdi min hina asfa ila hina amsa lahu nurun ka nuri syams hatta iza sa'idat bihi ila sama'id dunya, ya, zakathu fakassarrathu, ya, fakassarrathu wa yaqulu al-malakul hafazah idribu bihadzal amal wajha sahibi ana sahibul ghibah amarani rabbi alla ada'a amalan min malikata nas yujawizuni ila ghairi. Ini sakut tuan. Jadi satu cerita menceritakan malaikat hafazah, kan? Maka naik malaikat yang memberi amal. Ya, yata'akabu fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Bersilih ganti ada shift malaikat dia hari ni. Tadi lepas asar tadi ada jaga sekarang sampai subuh. Subuh dia naik. Kemudian lepas subuh tu turun jaga sampai asar. Ya, jadi mana tempat pergantian dia ialah lepas subuh dan asar. Waktu wirid pada waliyah di tempat ini memang tidak tinggal. Lepas subuh ada wirid, lepas asar. Sebab dia naik akan ditanya, lepas tinggalkan hamba tu apa keadaan dia? Kalau dia nak ibadat kan dia. Kalau dia dengar apa tengah tidur, membungkam kan. Apa ada buat. Jadi maknanya malaikat hafazah ni maknanya bersilih ganti. Baik. Sekarang bila naik saja malaikat yang memelihara amal hamba tadi, waktu pagi-pagi hingga kepada waktu petang, pagi asar, baginya nur seperti cahaya matahari naik sehingga sampai ia dengan dia kepada langit yang pertama. Padahal dia menyucikan akan amal itu daripada satu kecelaan dan membanyakkan amal. Kata wah hebat cantik amal ni, ya. Maka berkata malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama, yang memelihara amal tu, dia kata ambil amal ni yang berkata cantik ni, balik ke balik untuk Tuhan. Habis. Dia kata baru idrib, ya, apa dia kata idribu bihadzal amal wajha sahibi. Ambil amal ni kau empuk pada bahasa kita lah. Lalu balik kata empuk balik ke muka Tuhan dia, ya, yang punya amal ni. Aku malaikat penjaga orang yang mengumpat. Lain labar pintu langit pertama, malaikat itu dia apa? Dia cek amal orang yang mengumpat lagi. Amal banyak mana sekalipun, kalau dia mengumpat dia tak boleh lepas amal ni. Tenggang dia. Oh, dia ni takut. Dan lepas tujuan ke berapa sifat lagi kita ni. Saya Muaz kata takut tak lepas. Allah, bertahun kita amat takut. Anak yang ketiga kena tendang. Ada dalam 4, 5, 6. Lepas dah takung tendang balik pada dia. Telah menyuruh Tuhan aku akan daku, tiada aku tinggalkan amal mengumpat akan manusia bahawa ia melalui akan daku kepada yang lain. Mana telah naik langit kedua, 3 langit pertama dah blok. Langit yang pertama malaikat tinggal dia menjaga orang yang mengumpat. Kalau itu dia mengumpat, seluruh amal dia blok. Tak sampai. Ada sebab bahaya besar dia mengumpat. Dan sedap mengumpat kan. Boleh sebut nama orang jadi dia tu. Macam Michigan dulu kan. Langit kedua kan ada bersifat rendah. Langit ketiga 4 sampai 7. Ada yang naik sampai langit ke-6, tendang balik balik. Ya, yang ke-6 apa? Orang yang tidak menghiraukan akan jiran dia yang dia patut membantu. Ya. Dia ni kaya dia. Ya. Maknanya boleh bantu. Dia tahu. Ya, tapi dia tak bantu dia mana. Ya. Dia kejap pergi Mekah, dia kejap pergi Umrah, dia pergi Umrah. Kawan sebelah rumah ni bermasalah sikit dia tadi. Maka ketika itu amal langit ke-6 dia tendang balik. Ya. Ada sampai 7 lagi banyak lagi. Ini ada 5-6 sifat lagi sampai ke langit atas dan nak lepas tu. Takut dalam tahun 2-3 tahun, takut 1 tahun tak lepas langsung. Naik kok tendang balik, naik kok tendang balik. Itu sebab yang dia saya Muaz kata hampir dia menangis sampai tak berhenti sebab memikirkan takut apa amal tidak dibuka. Sebab kita harap dulu kan manusia akan selamat bila dibuka pintu dua. Satu babul amal, satu babul kabul. Pintu amal dibuka, satu pintu penerimaan. Jadi tak timur. Ada riak ada langit pertama tak timur. Ya wala ayat saja. Dan langit kedua pula waqat tas'alu hafazah ila wa Bismillahirrahmanirrahim.